Allahu 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 Allah. Jadi mereka takut. Kedua, takut dilabel sebagai pengkhianat. Ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, orang Cina secara umumnya agama bukan satu keutamaan. Bukan satu keutamaan. Malahan ada kajian yang menunjukkan bahawa kajian ini dilakukan oleh seorang Cina yang belum Muslim. Dia kata, orang Cina kat Malaysia, dia bukan agama Buddhism secara khususnya. Kerana kalau kita kaji, orang Cina di Malaysia ini, mereka beragama BTC. Tahu BTC? Bukan Budu Tempoyak Cincalo. Buddhism, Taoism, Confucianism dan adat budaya masyarakat Cina. Syncretism. Digabungkan sekali. Semua ini digabungkan sekali. Dan bagi masyarakat Cina, dia kata dalam kajian itu mengatakan bahawa jikalau ada apa-apa elemen dalam agama mereka yang bertentangan dengan gaya hidup mereka, apa mereka akan buat? Mereka akan teruskan gaya hidup mereka dan akan meletakkan ajaran agama di tepi. Saya bagi contoh untuk tuan-tuan dan puan-puan faham. Seorang kawan saya, dia beragama Buddha. Dia beragama Buddha. Maka saya bagi tahu kepada dia, dan dia katalah, oh tengoklah you sekarang tak boleh minum arak sudah. Sebab dulu sebelum Islam, saya suka pergi kelab. Dia kata sekarang you sudah tak boleh pergi minum arak dan sebagainya. Tengoklah macam mana. Maka selepas saya belajar, saya bagi tahu kepada dia, awak kan penganut agama Buddha? Dia kata ya. Bukankah dalam agama Buddha ada 5 precept, 5 Pancasila ini? Do not kill, tak boleh membunuh. Do not steal, tak boleh mencuri. Do not lie, tak boleh berbohong. Tak boleh berzina. Dan tak boleh minum arak. Yang last sekali, saya kata yang awak pergi minum buat apa? Dalam agama Buddha pun tak boleh minum, saya kata. Bukan saya kata. You punya scholar sendiri kata. Master Xing Yan. Xing Yan sendiri kata bahawa a Buddhist should not drink even a least bit. Walaupun sedikit. Bukan saya kata. Jawapan dia kata, alah minum sikit-sikit tak apa. Tak ramah mabuk tak apa. Saya kata sekarang ni, awak nak teruskan minum, itu hak awak. Awak tak nak ikut agama awak, itu hak awak. Tetapi untuk saya yang telah beragama Islam, saya nak ikut agama saya, suka hati saya. Saya tak kacau hidup awak pun. Saya bukan suruh awak belanja, saya minum teh ais. Saya bayar sendiri. Dan benda ini, saya juga pernah berbincang dengan beberapa pemimpin agama di Malaysia. Agama lain. Saya berbincang dengan mereka. Dan saya bagi tahu kepada mereka, tuan-tuan dan puan masih ingat tak, kalau datang bulan 10, dia akan ada satu festival yang dinamakan sebagai Oktoberfest. Betul? Kebiasaannya yang banyak membantah tentang Oktoberfest ini, Muslim ke yang belum Muslim? Yang Muslim yang paling banyak membantah. Tapi tuan-tuan dan puan tahu tak? Bila saya bersama dengan mereka selepas program rasmi, kami duduk makan-makan, minum-minum. Kami boraklah. Saya tanya pemimpin-pemimpin agama lain. Saya tanya mereka, kita ada masalah sosial. Dia kata, yes. Masalah sosial ni bukan saja satu agama, tapi merentas semua agama. Lalu mereka kata, sebenarnya dalam agama kami pun tak boleh hisap dadah. Dalam agama kami pun tak boleh minum arak. Soalan saya simple kepada mereka. Saya kata, sir, in that case, why during October, when they organize Oktoberfest, that only Islam and only Muslim who voice out against that. But why you guys, as a leader of a religious organizations, you guys remain silent? Saya tanya kepada mereka, kenapa bila tiba bulan Oktober yang mereka anjurkan Oktoberfest, kamu sendiri kata bahawa agama kamu melarang penganut kamu minum arak, kenapa kamu tak keluarkan statement untuk condemn dan kutuk penganjuran program itu yang dihadiri oleh orang kamu? Tahu tak apa jawapan dia? Diam. Jawapan dia diam. Dia tak berani nak bersuara. Tak ada konsep amar makruf nahi mungkar. Tak berani nak bersuara. Mungkin kerana mereka takut hilang pengaruh. Takut penganut mereka lari. Tapi Islam tak. Ustaz-ustaz kita yang berceramah, yang haram dia kata haram, yang halal dia kata halal. Betul ke tidak? Dia tak ada, tak apalah nanti kamu tak nak dengar ceramah saya. Tak ada. Sebab dalam Islam dia ada konsep amar makruf nahi mungkar. Jadi tuan-tuan dan puan, itu yang ketiga. Bagi mereka agama itu kurang penting.
Yang kelima, menurut Yi Lingxing, dia kata bangsa Cina di Malaysia bukan agama sangat. Tuan-tuan dan puan-puan perasan, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, orang Cina ni dia jarang ada isu agama yang dibangkitkan. Perasan tak? Dan perasan tak, orang Cina ni jarang sekali kita dengar mereka membina tokong sesuka hati di tempat orang lain. Perasan tak? Perasan kan? Jarang. Mereka jarang bina tokong di tempat lain. Mereka akan bina tokong di tempat mereka sendiri, tak akan buat sesuka hati. Sebab apa? Sebagaimana saya sebut tadi, bagi orang Cina, agama bukan keutamaan. Tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tak daripada kawan-kawan tuan-tuan dan puan-puan yang di mana mereka kata, "Hayya, you mau kata Tuhan, Tuhan, agama buat apa? Lu ingat lu punya Tuhan kasih lu makan ni." Saya akan jawab, betul. Saya punya Tuhan yang bagi makan. Itu dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 14. Allah yang memberikan makan. Memang Tuhan bagi makan. Bagi mereka tak. You masih mau kerja mah. You masih muda, kenapa mau fikir agama? Sudah tua baru fikir agama. Alasan mereka. Saya kata, siapa yang janji dia akan hidup sampai ke tua? Tak ada orang janji dia akan hidup sampai ke tua. Sekarang dia nak agama. Anak awak nak jadi baik. Satu lagi kes. Banyak kes kami handle. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ada seorang perempuan ni, dia dah masuk Islam. Dia bukan masuk Islam dengan kami jangan salah faham Tak tahulah kenapa mereka masuk Islam dengan orang lain, tapi bila ada masalah datang cari kami. Lepas tu dia larikan diri daripada rumah selepas adalah ancaman-ancaman tertentu. Maka waktu itu isteri saya ajak dia datang bermalam di rumah kami hampir seminggu. Dan lepas tu kami kata baliklah, jumpa family. Kami akan pergi jumpa sekali. Bila turun, saya ikut dari belakang. Jumpa saja bapak dia. Bapak dia langsung tak ajak saya duduk. Bapak dia terus kata, "Okey, sekarang you cakap. Saya bagi you 5 minit untuk bercakap. Lepas you cakap, you belah." Saya cakap dengan bapak dia, "Uncle, sorry uncle. Hari ini saya datang uncle, saya bukan mau cakap. Saya mau tengok uncle ada apa mau cakap dengan saya ataupun uncle ada apa mau tanya saya. Baru saya jawab. Saya bukan datang sini nak terangkan apa-apa." Lalu dia kata, "Habis tu apa selalu datang?" "Uncle, saya datang atas jemputan anak perempuan you untuk saya tolong dia. Kalau uncle ada apa-apa nak tanya, bagi tahulah." First dia bagi saya 5 minit je. Tapi last, tahu tak berapa minit saya berdiri? Berdiri, bukan duduk. Dia tak ajak duduk pun. Last, bapak dia dengan mak dia berborak dengan saya 1 jam. Dia orang duduk, saya berdiri. Sebab konsep saya simple je. Kita pergi rumah orang, kalau orang tu tak jemput saya duduk, saya tak mau duduk. Sebab saya nak menunjukkan ketinggian akhlak Islam. Kita ada adab. Kalau mereka ajak duduk, saya duduk. Lepas habis cakap, tadi bapak dia nak halau saya. Lepas habis cerita dengan bapak dia, dengan mak dia. Last, sebelum kami gerak balik, kami bertolak balik, mak dia datang jumpa saya dengan anak dia. Dia bagi tahu dekat anak dia, "You nak belajar betul-betul. Okey? Lepas tu dia bagi tahu kepada saya punya anak sekarang sudah Muslim, saya tak boleh buat apa-apa. Okey, you tolong ajar dia betul-betul, jangan bagi dia jahat." So, saya kata, "Okey, tak ada masalah." Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu ni. Kenapa saya nak cerita semua kisah-kisah ni? Sebab saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bila kita ada peluang untuk bercakap dengan mereka, dan jikalau mereka juga memberikan peluang kepada diri mereka untuk mendengar dan berfikir, keadaan akan jadi sangat baik. Nampak tak? Banyak benda yang saya dah jumpa, banyak orang yang saya dah jumpa, selepas berjumpa, mereka kata, "Oh, macam ni ya." Okey. Fikiran mereka berubah. Cara fikir mereka berubah. Pandangan mereka berubah. Sebab mereka ada informasi yang baru. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hari ini, kawan kita mungkin dia tak suka dengan Islam. Saya mungkin salahkan dia sedikit, tetapi masih yang sama, kerana mereka tak faham tentang Islam. Mereka dapat informasi daripada media-media yang anti-Islam, daripada ahli-ahli politik yang anti-Islam, yang asyik menakut-nakutkan mereka. Jadi mereka tak nampak Islam. Tapi kalau kita cerita, insya-Allah okey tuan-tuan dan puan-puan. Yang kelima tuan-tuan dan puan-puan, mereka takut asimilisasi budaya Melayu jikalau memeluk Islam. Masih ingat tak Tong Chiao Tsung
antara sebab mereka menolak Jawi. Dia kata apa? Mereka takut Islamisasi. Itu yang mereka takut. Rupa-rupanya Tong Chow Chung ni, dia takut nak belajar Jawi, hatta takut nak belajar bahasa Melayu sebab takut diislamkan.